Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azizan bin Ahmad, tapi lebih mesra dipanggil dengan panggilan Mr. AA. AA ya, bukan AA. Selamat datang ke kursus online kita From G to E atau From Graduation to Employment, iaitu satu kursus online untuk membimbing para graduan sama ada akan menjadi graduan ataupun sudah pun menjadi graduan untuk membina kerjaya yang cemerlang dalam alam pekerjaan. Saya pasti anda semua sudah banyak mengikuti kursus-kursus begini, tetapi kelainan pada kursus ini ialah kursus ini dibawakan anda dari kacamata industri dan juga seorang majikan, bukan daripada kacamata kaunselor ataupun pencara dan sebagainya, ya. So ini real point of view from employer dan industri. Okey? Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada HRDF kerana telah memberi kita platform dan peluang untuk bersama-sama menyumbang untuk menambah baik masa hadapan graduan kita. Sebelum kita bermula, mari kita berkenalan dengan terlebih dahulu. Siapakah kami ni? Okey, saya AA dah cakap tadi, saya dari PBT Consultant, bukan pihak berkuasa tempatan tapi Performance Based Training Consultant Sdn Bhd. PBT Consultant ni bukanlah baru dalam bidang training dan konsultansi. Kita telah bermula daripada tahun 2001 dan tujuan utama PBT ditubuhkan ialah untuk membantu syarikat mencapai matlamat mereka melalui pembangunan sumber insan. Dan kami fokus kepada soft skill ataupun kemahiran insaniah, dan pengkhususan kami ataupun our specialty ialah dalam membina budaya kerja yang cemerlang. So kalau dengar pasal high performance organisation, high performance culture, yang tu kita punya specialization. We do a couple of things. Kita buat training and consultancy macam biasa. Kita juga ada convention and seminar. We do a bit of coaching here and there. We have online courses, and semenjak pandemik ni kita juga buat virtual interactive training. Ya, beza dia virtual interactive training dengan online courses ni, modul dia sama, cuma virtual tu dia secara live. Ya, walaupun supaya maya tapi dia secara live. Adalah discussion dan breakout dan presentation dan sebagainya. Dan online ni yang macam anda hadiri sekarang ni, dia lebih kepada one way, dengar sahaja. Okey? Ini antara klien kami. Kami ada dalam 60 buah klien di serata Malaysia daripada berbagai sektor dan berbagai bidang. Kalau nak ikutkan 20 tahun dalam bidang ni, 60-70 klien bukanlah banyak. Cuma sebabnya kami tidak mempunyai klien yang banyak, kami menghabiskan masa yang panjang dengan satu-satu klien apabila kita mengendalikan latihan untuk mereka. Selalunya dalam tempoh 2 hingga 6 tahun. Jadi kita tak banyak klien. So tak nak cerita banyak pasal PBT ni, ikuti kami, ada website www.pbtconsultants.com, ada YouTube, ada IG, ada Twitter, ada LinkedIn. So boleh masuk dan layari site kami dan tengoklah apa aktiviti kami dan mengenali saya dan juga konsultan-konsultan yang lain dengan lebih mendalam dan lihat apa aktiviti yang kami lakukan. Okey? Walaupun PBT telah berada dalam lapangan ini selama 20 tahun, saya bukan bersama PBT selama 20 tahun. Asal usul saya dalam bidang kerjaya, saya sebenarnya daripada Standard Chartered Bank. I was from Standard Chartered Bank and I was there for 27 years, 27 tahun, satu jangka masa yang panjang. Dan selama 27 tahun berkhidmat dengan Standard Chartered, saya telah menguruskan dan memimpin berbagai-bagai jenis pasukan dalam berbagai bidang dan pasukan saya berada di serata dunia. Ya, bukan saja di Malaysia tetapi juga di negara-negara lain. Dan semasa perkhidmatan saya telah banyak merekrut orang, ya, daripada level kerani, clerical sampailah ke level head of department ataupun GM. Dan saya mengumpulkan semua pengalaman ini untuk berkongsi dengan anda supaya anda tahu apakah yang majikan dan industri cari dalam pekerja ataupun employee mereka. Bukan apa yang kita nak, apa yang mereka cari. Sama ada kita nak bagi apa yang dia nak, itu perkara kedua. Tapi at least kita tahu apa yang majikan cari untuk kita pergi jauh ke hadapan. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut tentang saya, macam saya cakap tadi, masuk website, ada profil saya situ, dan kita juga ada nombor yang anda boleh hubungi sekiranya anda hendak berinteraksi dengan kami. So kami sangat mengalu-alukan, ya, interaksi dengan anda. Okey, macam saya cakap tadi, kita bawa kursus ni kepada anda ialah untuk membantu anda bagaimana hendak membina kerjaya cemerlang dalam alam pekerjaan. Sebelum ni anda seorang graduan. Berbelas-belas tahun anda menghabiskan masa untuk belajar di institusi-institusi sama ada sekolah ataupun college ataupun universiti. Dan sekarang anda akan melangkah ke alam pekerjaan.
Jadi kami bawakan kursus ini untuk anda dengan 3 matlamat utama. Yang pertama, untuk berkongsi dengan anda bagaimanakah situasi sebenar dalam alam pekerjaan dari kacamata majikan dan industri. Bukan apa yang kita dengar melalui kawan-kawan, bukan apa yang kita jangka ataupun sangka ataupun assume. What is the reality in the job market and as well as in the industry? Itu objektif pertama. Objektif keduanya ialah untuk membetulkan banyak salah tanggapan graduan tentang majikan dan alam pekerjaan. Saya telah banyak bekerja dengan universiti ataupun institut pengajian tinggi awam dan juga swasta untuk menyediakan para graduan untuk melangkah ke alam pekerjaan. Dan selama saya terlibat dengan graduan ini, sering kali saya terdengar banyak salah anggapan atau salah tanggapan graduan tentang alam pekerjaan. Ya, dan salah satu tujuan utama kursus ini dibawakan kepada anda secara percuma ialah untuk membetulkan salah tanggapan itu. Ya. Dan yang ketiga ialah untuk membimbing para graduan untuk berjaya dalam alam pekerjaan. Dan kita akan lakukan perkara tersebut dengan berkongsi dengan anda tip-tip dan teknik-teknik yang telah terbukti berkesan. So, saya telah banyak terlibat dalam pembangunan eksekutif, menjadi pengurus kanan, terus menjadi GM, sampai ke sekarang ni menjadi CEO pun ada. So, saya share tip dan teknik bagaimana mereka berjaya membina kerjaya yang cemerlang di dalam pekerjaan mereka. So, itu 3 matlamat utama. Ready? Okey, pertama sekali, kita tengok keadaan pasaran. So, umum tahu keadaan pasaran sekarang tidaklah begitu bagus. Ya, kita ada banyak masalah sekarang. Masalah-masalah ini timbul khususnya daripada pandemik COVID-19 yang melanda. Bukan saja di Malaysia tetapi di serata dunia. Apabila berlaku pandemik sebegini, keadaan pasaran pekerjaan akan terkesan. Ya. So, ramai yang tanya saya, ada lagi ke kerja kat luar? Saya jawapannya ada, bukan tak ada. Ruang untuk pekerjaan sentiasa akan ada. Kebanyakan company yang saya tahu tidak akan menolak peluang untuk memilih ataupun merekrut pekerja yang mempunyai potensi yang amat cemerlang ataupun potensi yang baik. So, peluang pekerjaan sentiasa akan ada, cuma jumlahnya mungkin sangat berkurangan pada ketika ini. Ya, disebabkan masalah yang saya sebutkan tadi. Tetapi ini bukan perkara baru dalam Malaysia. Saya ingat lagi pada awal-awal masa saya mula bekerja tahun 87, kita mengalami krisis ekonomi yang sangat besar. Ya, banyak industri tutup. Pada ketika itu industri bijih, timah, industri pelombongan kita merudum, industri getah merudum dan banyak orang muflis. Ya, dan oleh sebab itu banyaklah orang lain yang akan terkesan. Orang hilang pekerjaan, projek tidak dapat disiapkan, pinjaman tidak dapat dibayar ataupun diservis dengan baik dan menyebabkan NPL ataupun non-performing loan. So, kacau bilau. Perkara yang sama juga terjadi pada tahun 1998, another economic crisis yang kita lebih kenali dengan nama the contagious effect. Dan kita juga ada satu lagi krisis pada tahun 2018, tetapi ia lebih tertumpu di Eropah dan Amerika. Ya, so kita bukan pertama kali menghadapi krisis begini. Cumanya, ya, apabila setiap kali krisis berlaku, akan ada kesan-kesan buruk, termasuklah pengurangan ketara dalam peluang pekerjaan. Sama ada jawatan baru ataupun kenaikan pangkat. Dan juga salah satu lagi soalan yang sering ditanya, berapa lama keadaan ini akan berlarutan? Selalunya apabila negara ataupun dunia mengalami krisis-krisis yang besar semacam ini, pemulihan akan mengambil masa. Dia panggil U-shape curve. Dia bukan V-shape curve. Maksudnya lepas jatuh tu terus naik dengan serta-merta. So, ia akan mengambil masa untuk dipulihkan. Tetapi berita baiknya, sekiranya kita bagus ataupun kita berupaya untuk menunjukkan potensi yang kita ni bagus, permintaan atas kita akan ada di mana-mana sentiasa. So, itulah yang kita nak kongsi dengan anda. So, keadaan pasaran, sebagaimana anda tahu, tidak berapa bagus. Orang hilang kerja, even company-company yang besar macam AirAsia, macam HSBC, gergasi dalam bidang penerbangan dan juga dalam bidang perbankan. Citibank pun menutup setengah operasi dan membuang ataupun melepaskan pekerja. So, apabila syarikat-syarikat gergasi ni, Hong Kong Bank, Citibank, Standard Chartered, Shell, Petronas melepaskan pekerja, maksudnya kita tahulah keadaan pasaran memang tidak akan menjadi bagus.
Ya, dan impak daripada ini ialah bukan saja anda sebagai graduan perlu compete dengan graduan lain untuk mencari pekerjaan, anda juga perlu compete dengan mereka yang sudah bekerja dan sekarang tidak lagi bekerja. So your competition doubles or triples just like that. Okay? Dan ini akan menyukarkan bagi anda untuk dipilih. Tetapi bagi pihak majikan dan industri, ini bukanlah sesuatu perkara yang tidak bagus sebab mereka akan mempunyai lebih banyak pilihan. Ya, so pasal tu kena faham. Every crisis dia akan ada orang yang rugi dan akan ada orang yang untung. So itu keadaan pasaran. The next question then, okay, now you are graduating. Anda akan graduate ataupun anda sudah graduate. Di mana kita bermula?